Ini tajuk dia bahagian fusian jualan. Jadi maksud dia adalah suatu transaksi memberi nilai tambah dalam memenuhi keperluan pelanggan dan memberi manfaat kepada penjual dan pembeli. Lepas tu yang poin kedua adalah kebanyakan peniaga ni dia akan meletakkan jumlah sasaran untuk majukan tunjang sasaran sebagai tujuan dan objektif kepada peniaga supaya dia punya perniagaan tu jadi majulah. Seterusnya, membina jaringan yang kukuh akan menggalakkan pelanggan untuk terus memilih perkhidmatan syarikat pada masa yang akan datang. Dekat sini pula katanya, bila sesuatu, contoh, bila satu staff tu dia telah melayan satu pelanggan tu dengan baik lah. Jadi maknanya pelanggan tu berpuas hati dengan cara layanannya, perkhidmatan staff tu terhadap dia. Jadi mungkin lain kali dia boleh suggest kat kawan-kawan dia, yang suggest cakap yang sini bagus lah perkhidmatan dia, mungkin barang dia pun bagus. Jadi dengan itu dapatlah satu syarikat tu menaikkan lagi dia punya barang-barang jualan dia. Sebab pelanggan berpuas hati dan pelanggan pun dia akan teruslah memilih perkhidmatan ni kat situ. Contoh layan. Contoh kedai A jual baju, kedai B pun jual baju. Tapi kedai A ni cara layanan dia sangat baik. Tapi kedai B ni cara layanan dia makin hamun. Dia marah-marah pelanggan tu makin hamun lah sebab lepas tu jadi pelanggan ni dia akan lebih memilih kedai A. Macam tu lah. Seterusnya, jualan bahagian fusian jualan. Yang ni dia sebenarnya dia nak pastikan sasaran jualan yang telah tetap dalam objektif tu tercapai. Sebagai contoh, ada satu kedai farmasi ni, dia kena pastikan dalam objektif dia tu, contoh objektif dia dalam sehari terjual 30 unit. Contoh. Jadi satu hari tu kena terjual lah. Kena usaha lah. Kena usaha macam promote kat kawan ke. Macam tu. Kali ke ini, dia kata kena memahami, mengetahui undang-undang, melindungi pengguna. Dan kena fahamlah jenis perniagaan yang benar dan tak benar. Contoh dia kan, kalau kedai tu tak boleh jual barang haram macam dadah. Mana boleh jual. Jadi kena ikut undang-undang. Lepas tu, dia kena contoh ada satu farmasi ni, ada seorang pelanggan datang. Dia datang, dia kata dia batuk, dia nak ubat. Lepas tu, yang orang yang menjaga tu, pelayan kenalah tahu, kena tanyalah dia kerja apa ke sebab kadang-kadang dia boleh bagi ubat batuk yang ngantuk ataupun tak ngantuk. Jadi kalau contoh dia bagi ubat batuk yang mengantuk tapi customer dia tu pemandu lori, nanti berlaku aksiden. Jadi dia kena tahulah, kena selidik sikit kat situ, kena bertanya. Okay, yang seterusnya pula, kalau customer tu tanya pada satu produk tu, satu barang tu, dia tanya macam-macam. Jadi staff ni kena ready lah dengan berbagai soalan oleh pelanggan. Jadi staff kena study dulu. Lepas tu staff ni pula, dia antara tugasan dia kena macam cakap macam-macam lah pasal produk tu. Dia cakap produk ni bagus, semua sampai berjaya pelanggan tu terpujuk nak beli. Macam tu. Ni salah satu cara lah untuk menarik pelanggan beli produk yang kita jual tu. Lepas tu, peranan bahagian fungsian jualan. Bahagian fungsian jualan ni sebenarnya bermainkan peranan untuk menjawab pertanyaan pelanggan dengan berkaitan barang yang dia nak jual tu. Contoh, seorang pelanggan ni datang pada satu barang, dia berhenti kat satu barang ni, lepas tu dia tanya, barang dia jenis dia, contoh dia beli kain, baju. Jenis kain dia apa, kualiti dia, cara nak pakai dia macam mana, macam tu. Seterusnya adalah membuat jualan secara bersemuka atau secara dalam talian. Kalau secara bersemuka ni macam biasalah kat kedai. Kalau secara talian ni dalam online, dalam macam kat Shopee, Lazada, Instagram, macam tu.
Lepas tu, fungsi jualan ni memainkan peranan untuk menjadikan sebuah harga atau jangkaan harga barang yang dikehendaki oleh pengguna. Sebagai contoh, seorang pengguna ni nak beli baju dalam lingkungan harga RM70 ke RM80. Silap, RM50 ke RM70. Jadi, pelanggan, staff tu kena tahulah yang agak-agak kan baju dalam lingkungan harga kat situ. Macam tu. Bahagian ni juga akan melakukan rundingan dengan pengguna berkaitan dengan diskaun dan terma jual beli. Contoh, penjual tu cakap, kalau nak beli produk ni, contoh dia nak beli baju, contoh nak beli sebuah baju ni, boleh dapat diskaun dengan syarat jadi ni, member. Jadi member dulu, jadi ahli tu dulu. So, biasa kalau jadi ahli, akan ada kad kan. So, dia akan dapat point kat situ dan dapat murah. Seterusnya, memberi nasihat teknikal kepada pengguna. Contoh dia, staff tu akan bagi tahulah kepada kepada pengguna tu. Dia akan cakap, baju ni tak boleh masuk mesin basuh, kena basuh tangan. Sebab takut nanti dia jadi berbulu, dia akan jadi cepat rosak. Macam tu. Selain itu, merancang dan mengubah masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan. Contoh, pada hari kemerdekaan, perayaan, mesti ada promosi. Bila promosi tu ada potongan harga macam 50%, 20%. Ataupun beli satu percuma 3, macam tu. Yang terakhir, menyemak dan mengemas kini rekod pengguna supaya mudah untuk menghubungi pengguna. Ni contoh yang paling nampak sekali bila zaman pandemik lah. Bila COVID kan, kita akan isi nama, suhu, kita punya nombor. Jadi kalau macam contoh ada kes dekat kawasan situ, dia akan hubungi terus. Siapa yang datang kedai ni, dia akan hubungi untuk swab test ataupun untuk dikuarantin dan sebagainya lah. Lepas tu yang ni, gambar yang pertama tu, pekerja di bahagian jualan dan belanja bertanggungjawab untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Maknanya dia macam kena jual lah durian tu. Lepas tu, gambar yang kedua tu pula, permis yang menjual barangan asas seperti buku atau majalah memerlukan pekerja yang berpengetahuan asas dalam perkara yang berkaitan. Macam contoh dia, pekerja tu kena tahulah buku ni sesuai untuk budak-budak baca dalam lingkungan umur 12 tahun, 14 tahun, 18 tahun macam tu. Lepas tu yang terakhir tu pula, yang ni premis yang menjual barangan yang kompleks dan mahal seperti komputer riba memerlukan pekerja jualan yang berpengetahuan dan berkemahiran. Yang ni dia berkemahiran tinggi, macam dia tahulah fungsi satu alat ni, alat itu, dia tahu juga cara nak membaiki dia, macam tu. Itu je. Sekian, terima kasih.